Okey. 5.3b. Rajah di sebelah menunjukkan satu objek pada satah kertas. Diberi bahawa transformasi, ada PQR, tentukan sama ada setiap gabungan transformasi yang berikut mematuhi sifat kalis tukar tertib. Jadi, bila cakap pasal tukar tertib, contoh kalau kita kata kita ada atas ni, kita ada AB, transformasi AB tak semestinya sama dengan BA. Biasanya AB tak sama dengan BA. Tapi ada keadaan di mana AB sama dengan BA. Maksudnya objek X lepas melalui transformasi AB ataupun melalui transformasi BA, dia akan dapat imej yang sama. Ini yang kita panggil kalis tukar tertib. Jadi dia kata transformasi PQ. Jadi dia nak tahu kalis tukar tertib ke tak. Transformasi PQ, imej transformasi PQ sama tak dengan imej transformasi QP. Nampak ni PQ, QP. Okey, mula-mula kita buat PQ. Bila PQ, kita tahu dia akan buat Q dulu baru buat P. Dia terbalik. Okey, jadi kita tengok Q ni putaran 90 darjah ikut arah jam pada asalan. Okey, ikut arah jam maksudnya kalau sini G ni objek kita, dia akan ke bawah 90 darjah. Asalan ialah 0, 0. Jadi sini 0, 0, pergi sini nampak tak, tarik naik atas. Jadi untuk X1, untuk ni Y2. Bila pusing 90 darjah ke bawah, kita bayangkan, dia macam ni kan. Bila pusing 90 darjah, nampak 90 darjah, dia akan macam ni, nampak. Sini kita bayangkan dia pusing 90 darjah, dia akan turun sini, sini. Sini, sini. Nampak jarak dia sama, 1, 2. Jadi daripada asalan 1, sini dia akan berhenti dekat sini. Kita dah mula titik pertama. Dia senang kalau kita guna garis lurus sebab dia straight. Okey, sekarang kita ambil yang belakang ni. Part belakang ni. Okey. Tak kisah nak guna X dulu atau Y dulu, tapi saya suka guna X dulu. Jadi daripada asalan sini, nampak kita tengok tak, jarak dari asalan X dia 4. Dari asalan X dia 4. Dan dia naik sini 2. Nampak? Nampak tak titik ni? 4, 2 sebab dari kosong kan. Okey, bila pusing ke bawah 90 darjah, sini, bila nampak tak sini 4 kan? Bila 90 darjah, sini bawah ni akan 4. Dan sini akan jadi 2. Nampak tak cara dia pusing? Macam kipas macam tu. Jadi 4, 2. Jadi daripada asalan, dia akan turun sampai negatif 4 dengan 2. Jadi ini ialah, nampak kita dah dapat satu garis yang sama macam ni. Jadi ini mewakili titik ni dengan titik ni. Bila dah gabung, dah ada satu ni, baru kita boleh buat yang lain berdasarkan satu garis lurus yang kita dah buat. Okey, dari sini nampak 1. Sini 1. Jadi nampak ni, dia lintas 1 macam ni. Okey. Lepas tu boleh gabung. Jadi sekarang kita dah ada G1. Ini lepas dia buat transformasi Q. Sekarang P kita ni pembesaran pada asalan faktor skala 2. Jadi kena tahu apa formula skala. Bila dia kata faktor skala ni, dia tengah cakap pasal K. K ni imej bahagi objek. Jadi imej bahagi objek, bila 2/1, kita tengok imej ni 2 kali ganda objek. Di mana K ni 2 benda, mewakili 2 benda. Pertama, dia wakil jarak dari dia punya titik pembesaran dengan daripada kita banding sisi yang sama. Jadi sisi yang sama akan imej akan 2 kali ganda, jarak dari titik pun imej akan 2 kali ganda objek. Okey, dia macam ni. Okey, dari sini kita tengok. Okey, titik ni dia daripada asalan kan? Dari asalan. Okey, titik ni daripada asalan kita tengok sini. Okey. Sini 1, sini 2. Nampak tak?
sini 1, 2. Bila kita tahu image ni 2 kali ganda, kita nak lukis image, dia akan jadi 2, 4. Titik ni akan jadi 2. Dia akan sini akan 2, nampak? 2 pada Y, 4 dekat sini. Sekarang titik depan dah ada dekat sini. Okey. Sekarang kita buat yang bawah ni. Yang bawah ni, okey, nampak yang titik bawah saya buat ni, yang dekat negatif 4 ni. Kalau yang bawah ni daripada asalan, dia macam ni. Nampak dia turun bawah 4, dia pergi ke kanan 2. Nampak tak jarak dia 2? 1, 2. Sini 1, 2, 3, 4. Jadi bila 2 kali ganda, dia akan jadi 8 dengan 4. Maksudnya daripada asalan, dia akan jadi 8 bawah ni, jadi dia negatif 8. Sini dia akan jadi 4. Negatif 8 dengan 4. Dah keluar baris. Okey, jadi sini akan jadi dekat sini. Jadi 7. Okey. Jadi sini dengan sini ialah satu garis. Nampak garis yang depan ni sama dengan yang ni. Jadi bila dah ada garis, kita boleh buat sisi lain. Kita tahu image ni 2 kali ganda. Kalau tengok titik yang dekat G ni, nampak dia gerak ke kanan 1. Jadi sini akan gerak 2. Dia akan gerak 2. Kalau sini nampak yang ni, nampak yang cross ni kan, kita buat tadi sini 1, 1. Nampak dia akan jadi 2, 2. Jadi 2, 2 daripada 8 ni 2, 2. Sekarang kita dekat 6. Sekarang bukan kat 6. Sekarang kita dekat mana ni? Dua. Jadi sekarang 2, 2. Okey, sekarang tadi kita dekat 4. Kita dekat 6 sekarang. Negatif 8, 6. Bila 2, 2, dia akan naik dekat negatif 6 ni. Kan negatif 8 dengan sini. Okey, gambar ni dah terlari sikit. Macam ni lebih kurang. So, kita boleh gabung je. Jadi, ini ialah G2. Nampak tak? Ini ialah image dia G2 lepas transformasi P. Ini kalau kita buat PQ. Sekarang, okey, mana PQ? Sekarang kita try buat QP, dapat tak gambar yang sama? Kalau dapat sama, maksudnya kalis tukar tertib. Okey, sekarang untuk QP. Jadi, kalau QP ni, kita tahu dia buat P dulu, baru Q. Jadi, P kita ialah pembesaran pada asalan faktor skala 2. Jadi daripada asalan kita tahu sama dua benda tadi. Jarak dari titik 2 kali ganda. Sisi yang sama pun beza 2 kali ganda. Kita senang ambil garis yang kita ambil titik mana-mana titik. Okey, yang ni daripada asalan. Okay, kita sini nampak tak? Daripada asalan 1, 2. Sini 1, sini 2. Nampak tak? X1, 2. Bila image 2 kali ganda, dia akan jadi 2, 4. Jadi, titik yang sama 2, 4 dekat sini. Okey, sekarang dekat sini. Titik ni dah ada dekat sini. Alright. So, titik kedua, senang ambil garis lurus lah. Kiranya bila sambung titik pertama, titik kedua dapat garis lurus. Okey, kalau tengok yang ni, nampak? Okey. Yang ni daripada asalan, kita boleh tengok 4, 2 kan. Daripada koordinat dia, kita boleh nampak sini 4, sini 2. Bila 2 kali ganda, dia akan jadi 8 dengan 4. Jadi titik yang sama akan ada dekat 8 dan 4 dekat sini. 8, 4 dekat sini. Nampak? Okey. Jadi kita dah ada satu garis. Nampak? Sini garis ni sama dengan bawah ni. So kita boleh buat sisi lain. Jadi kita tahu sisi yang sama pun image 2 kali ganda objek. Jadi sini 1, yang ni akan naik 2. Sini 1, 1, nampak? Dia sengit kan macam ni. Jadi sini 1, 1, dia akan jadi 2, 2. So sini akan 2, 2 kat sini. Nampak? Lepas tu baru kita tengok kita boleh gabung. Ini ialah G1. G1 ni lepas kita buat pembesaran. Sekarang kita buat Q.
Okey. Okey. Jadi Q ni putaran 90 darjah ikut arah jam pada asalan, ikut arah jam dia ke bawah. Okey. Jadi ikut arah jam daripada asalan, kita tengok yang ni, yang titik pertama ni, tengok jarak daripada asalan 2, dia naik atas 4. Bila ke bawah 90 darjah, 2 ni kita bayangkan bila dia turun bawah 90 darjah dah jadi macam ni. So dia akan tarik bawah ni, dia jadi macam kipas macam ni, nampak? So sini 2, sini 4. Jadi titik ni dia akan jadi 2 ke bawah, 4 ke kanan. Jadi dia akan jadi 2 ke bawah. So titik yang sama, 2 ke bawah, 4 ke kanan, 1, 2, 3. Okay, jadi 90 darjah, nampak 2 ni turun bawah 90 darjah macam ni, dan dia akan tarik 4 tu jadi macam kipas macam tu. So sini 2, sini 4 daripada asalan. Okey, jadi sini turun bawah 2 dan ke kanan 4. 1, 2, 3, 4. Jadi titik ni dah ada dekat sini. Nampak? Ini titik yang pertama. Kita nak 2. Okey, jadi yang second saya ambil yang hujung ni. Sebab garis dia boleh jadi garis lurus, senang nak tarik. Okey, kalau tengok titik ni dari asalan, kita boleh tengoklah koordinat dia 84. Kan? Bila 84, automatik daripada sini 8, sini 4. Nampak? Daripada asalan. Bila pusing ke bawah 90 darjah, dia mesti dari asalan turun bawah. Sini 8, dia akan turun 8, dia akan ke kanan 4. Jadi daripada asalan dia akan turun bawah 8, turun jadi negatif 8. Dan sini dia akan jadi dekat 4. Nampak? Kita dah ada satu garis lurus. Bila ada garis lurus yang sama dengan ni, baru kita boleh buat yang lain. Kita tengok sini, pergi ke kanan 2. Jadi 2. Dan dia akan naik 2. Jadi naik 2 daripada 6 dia akan pergi dekat 8, daripada negatif 8 akan pergi negatif 6. Macam ni lah. Okay, ini ialah G2. Ini lepas buat P, lepas buat QP. Kalau kita bandingkan balik tadi, nampak? Ni kita punya PQ dekat sini. Ni kita punya QP, tempat yang sama. Bila tempat yang sama, kita kata betul lah benda ni kalis tukar tertib. So, gabungan transformasi PR. Jadi, nak tahu kalis tukar tertib ke tak, image bila buat PR patutnya sama dengan RP. Okey. Jadi, sekarang ni nak buat RP dulu, mana-mana pun sama je, asalkan kita bandingkan RP, maksudnya kita akan buat P dulu, baru kita buat R. Kalau tengok P ni pembesaran pada asalan dengan faktor skala 2. Macam tadilah 2 kali ganda, image 2 kali ganda objek dari asalan. Kalau dari asalan ni kita tengok titik pertama ni, okay, satu sini, nampak tak? Jarak titik ni 1, 2. Koordinat jadi sini 1, 2. Bila image 2 kali ganda 2, 4, dia akan ada 2, 4 dekat sini. Titik ni akan ada dekat sini. Nampak? Okey. Lepas tu 2, 4. Ni yang pertama, kita nak 2 titik. Kalau yang belakang ni pula daripada asalan, kalau tengok koordinat sini 4, 2, betul? Jadi dapat sah-sah 4, 2. Jadi bila 2 kali ganda dia akan jadi 8, 4. Jadi 8, 4. Jadi ni kita dah jumpa satu garis lurus, nampak? Ini garis ni sama dengan yang bawah ni lepas pembesaran. Dan kita tahu sisi yang sama akan 2 kali ganda. Jadi sini naik 1, sini naik 2. Sini, nampak sini? Nampak tak? 1, 1 dia akan jadi 2, 2. Jadi 2, 2 dekat 2, 2 dekat sini. Okey, jadi alamat gabung ini ialah
G1. Buat titik depan ni. Ini ialah G1. Sekarang kita dah settle buat P. P ni pembesaran. Sekarang R. R ialah translasi. Translasi ni dia gerak X dengan Y. Di mana dia punya saiz dan orientasi tak berubah. -1 maksudnya ini X, ini Y. Bila negatif maksudnya kiri ke kiri 1. Bila positif 4 ke atas 4. Okay, jadi titik yang sama. Okay, warna lain lah. Okay. Jadi sekarang -1, 4. Titik sini -1 sini 4, 1, 2, 3, 4. Dia akan ada dekat sini. Nampak? Lepas tu yang ni sama juga -1, 4, -1, 4, 1, 2, 3, 4 dekat sini. Jadi dia akan ada macam ni. Sama juga. Saiz dia akan tak berubah. 2, 2, 2. Macam ni. Ini ialah G2 lepas R. Okey, ni ialah RP. Sekarang kita ada RP. Kita nak buat PR dapat tak sama. Okay. Jadi bila kita nak buat PR, maksudnya dia akan lalui transformasi R dulu baru transformasi P. Jadi R ni translasi -1, 4. Jadi kita tahu 1 ke kiri, 4 ke atas. Jadi dari sini 1, 1, 2, 3, 4 dekat sini. Betul? Jadi titik pertama. Titik kedua pun sama. -1, 1, 2, 3, 4. Jadi kita dah ada satu baris dengan dari dua titik. Lepas tu kita tahu bila translasi ni dia punya bentuk dengan orientasi tak berubah. Jadi macam ni, macam ni, macam ni. Kita dah ada G1. Okey. Sekarang kita dah buat R. Kita nak buat P. P ialah pembesaran pada asalan faktor skala 2. Okey. Kalau titik atas ni daripada asalan kita tengok tinggi dia 6. Betul? Jadi dia punya image mesti tinggi dia 12. Titik ni akan ada 12. Dekat atas ni 12. Okey. Tapi kalau kita tengok yang sebelum ni, kita tengok kita punya titik depan ni ada dekat sini. Patutnya ada dekat 8 bukan dekat 12. Jadi dah sah-sah PR dengan RP ni tak dapat bentuk yang sama. Jadi ini bukan kalis tukar tertib. PQ ialah kalis tukar tertib sebab dapat image yang sama lepas menjalani transformasi PQ dengan QP. Tapi yang ni tak sama sebab image lepas PR tak sama dengan image lepas RP. Macam tu.